Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, setakat ni Izzati nampak tak yang ada dekat komputer? Nampak Ustaz. Nampak? Nampak jelas Jelas. Okey, baik, insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita tak berat sangat lah kot tajuk kita. Sebab malam ni kita mungkin Izzati pun dah belajar sajak kan daripada sekolah. Betul tak? Betul Ustaz. Jadi tak apalah. Ana rasa sajak ni senang. Tapi kalau ada yang tak tahu lagi tentang sajak, insyaAllah Ana akan tunjuk sikit lah. Ana akan bentangkan sikit tentang sajak. Baik, sajak ni. Tapi sebelum kita start sajak ni, kita kena tahu sikit lah. Ana nak bagi tahu yang kelas kita ni, kelas tuition yang kita bawa ni daripada sahabat Stam ni, dia sebenarnya ditaja penuh oleh Yayasan Maghfirah lah. Jadi maksudnya Ana nak ajak lah kepada semua yang mendengar ataupun tengok lah untuk kita tahu sikit ataupun kita nak ajak untuk kenal dan dapat manfaat daripada Yayasan Maghfirah, insyaAllah. Jadi Ana nak bagi tahu, kalau nak tahu untuk makluman, Yayasan Maghfirah ni dia merupakan satu badan, bukan kerajaan lah, tapi dia berdaftar di bawah bahagian hal ehwal undang-undang dan bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia yang melaksanakan pelbagai program dakwah lah. Jadi kalau mungkin Izzati ataupun sesiapa lah yang nak join untuk, nak sertai untuk sukarelawan, nak sertai untuk dakwah ataupun nak turun padang ke, insyaAllah Yayasan Maghfirah adalah tempat dia, adalah menjadi wadah untuk kita beramal dan kita menjayakan lah untuk membangunkan umat, insyaAllah. Baik, jadi Ana nak beritahu sikit, kita nak sebutkan sikit lah tentang sajak. Baik, Ana nak tanya Izzati, memandangkan Izzati sahaja yang ada dalam ni. Ana nak tanya, apa yang Izzati faham tentang sajak? Izzati ada ke? Baik. Ada Ustaz, ada. Ada. Kalau anda tanya maksud sajak, apa maksud dia? Apa yang Izzati faham? Bahasa takrif dia ke Ustaz? Bukan? Kalau cerita umum pun boleh. Okey. Ta'arif sajak lughatan ma'khuz min saja'at al-hamamatu aw an-naqatu saj'an iza ratat sawtaha ala tariqa wahidah wa istilahan wa ittifaqu fasilatani aw aksa fi harfu al-akhiru wa huwa fi nasru kal qafiyah fi syi'ru. Kalau macam ni Ana rasa tak perlu ajar dah kot. Tapi Ana nak tanya, kalau daripada ta'rif tu dia punya maksud, dia punya terjemahan tu apa yang Izzati faham? Rasanya senang je kot. Daripada maksud istilah lah yang kita nak tahu. Apa yang terjemahan daripada tajuk istilah dia? Dia macam ayat wujud tu sama, dia macam kofiah pada syair tu. Kalau pada nasar, dia panggil apa? Kalau kofiah fi syair. Kalau qafiyah fi syair. Baik. Betul apa yang Izzati sebut. Anda pun rasa macam takjub jugalah sebab dah tahu awal. Tapi insyaAllah Anda akan sebutkan sikit. Okey, malam ni Anda akan start bentang lah kita punya kelas, insyaAllah. Baik, sebelum tu Anda nak tunjuk sajak ni. Kalau nak tahu sajak ni apa maksud dia, sajak ni dari segi lurah dia, macam Izzati sebut tadi, dia adalah ma'khuz min saja'atil hamamati awin naqati saja'an idza raddadat sawtiha ala tariqa wahidah. Maksud dia sajak ni dari segi bahasa dia diambil daripada perkataan burung merpati yang berkecipan ataupun burung unta yang berbunyi dengus. Maksudnya dia saja'at ni dia boleh sama ada keluar saja'at ni burung merpati berkecipan ataupun dia menunjukkan bunyi unta untuk
bunyi unta yang berbunyi dengus. Iza raddadat sautiha ala tariqah wahidah. Apabila dia diulangi bunyi itu dengan satu jalan. Maksudnya kalau contoh burung merpati tu dia berkecit saja. Dia kuku, 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 satu tariqah saja. Dalam satu hembusan suara saja. Dia takkan kuku, kuku. Tiba-tiba dia berhenti sekejap. Dia berhenti sekejap. Tiba-tiba dia sambung balik dia punya bunyi. Dia mesti satu hembusan suara saja. Itulah dinamakan sebagai sajak dari segi logah. Kalau dari segi istilah, macam Izzati sebut tadi, Ana rasa betul dan memang sangat betul. Maksud dia dari segi istilah adalah huwa ittifaq fasilataini aw aksar fil huruf al-akhir wa huwa fil nasr kal qafiyah fi syair. Macam Izzati sebut tadi, dia terletak pada huruf, pada hujung kalimah ataupun pada hujung ayat lah. Ayat yang pertama, ayat yang kedua, pada hujung ayat itu, dia punya kalimah tu dia sama. Dia punya wazan, dia boleh jadi sama, dia punya susunan dan sebagainya. Tapi istilah yang kita nak tahu dalam ni, dia adalah persepakatan di antara dua fasilah ataupun lebih pada akhir kalimat. Pada akhir kalimat, dan dia ada dalam dasar ataupun prosa. Prosa ni dia selain daripada syair lah. Dia boleh jadi macam khutbah, boleh jadi macam maqalah, boleh jadi macam banyaklah dia boleh jadi. Macam penulisan, kitabah dan sebagainya. Tapi kalau qafiyah dalam syair ni, kalau sajak ni, dalam syair dia hampir macam qafiyah. Dia hampir macam qafiyah dalam syair. Baik. Lepas tu kita nak tahu juga tentang mustalahat fis sajak, iaitu istilah-istilah dalam sajak. Jadi istilah dalam sajak ni maksudnya kita kena tahu dulu. Kita sebelum nak terjun dalam tajuk sajak ni, kita kena tahu dulu istilah-istilah ni. Kalau tak tahu, maka kita akan tenggelam. Maksudnya kita takkan kenal fakrah ni apa yang nak dimaksudkan, fasilah ni apa yang nak dimaksudkan, sajaat ni apa yang dimaksudkan. Baik. Jadi kita kena tahu dulu 3 mustalahat fis sajak, iaitu 3 istilah dia. Yang pertama adalah al-faqrah. Al-faqrah ni hiya qita'atun minal kalam muzawijatin lil ukhra, muzawajatan li ukhra. Maksud dia adalah satu potongan daripada satu kalam ataupun ayat. Maksudnya dalam satu kalam tu ada potongan-potongan dia yang berpasangan dengan potongan yang lain. Baik. Dia macam syatar. Kalau antum belajar dalam arut qafiyah, dia macam syatar. Syatar ni di dalam arutnya kita tunjukkanlah. Kita insya-Allah nanti Ana akan tunjuk dia punya contoh. Baik. Yang kedua, dia punya istilah yang kedua adalah fasilah. Fasilah ni apa? Ta'rif dia adalah hiyal kalimatul akhirah minal faqratil wahidah. Maksud dia apa? Dia adalah kalimah yang kalimah akhir pada hujung fakrah. Maksudnya fakrah ni dia satu qita'ah daripada kalam. Ada 2 qita'ah. Biasanya ada 2 qita'ah dalam syair. Dan dia akan berpasangan lah. Dia akan berpasangan. Mungkin boleh jadi 3 dan lebih. Tapi dalam fakrah tu dia ada fasilah. Fasilah ni dia letak pada hujung fakrah. Sebabkan dia dinamakan sebagai al-kalimah akhir minal faqratil wahidah. Kalimah yang akhir pada hujung fakrah. Dalam syair, dalam arut qafiyah, dia menyerupai arut dan darab. Yang ketiga, kita nak tahu tentang istilah yang ketiga adalah as-saja'ah. As-saja'ah ni hiya al-juz' al-wahid min as-saj'i wa tajma'u 'ala saja'at, iaitu setiap bahagian daripada sajak ini dan dia dihimpunkan kepada banyak sajak. Maksudnya dalam setiap bahagian dalam sajak ni, dalam setiap sajak ni dia ada setiap satu kalimah ni dia adalah saja'ah. Dan bila kita himpunkan dia menjadi satu sajak. Dia kalau kita nak kenal, dia macam hashwi dan dia termasuk arut dan darab ni dia termasuk sekali. Dia adalah hashwi, dia adalah arut, dia adalah darab. Dan dia adalah juzuk, salah satu juzuk
ataupun bahagian daripada sajak lah yang kita nak tahu. Baik, kita nak tahu dulu macam mana kan. Kita nak tahu dia punya bentuk untuk sajak. Baik, Ana tunjuk. Baik. Sebelum tu Ana tunjuk dulu tentang macam mana dia punya bentuk lah. Baik. Ana nak tanya Izzati. Izzati nampak tak? Nampak Ustaz. Nampak. Kita ambil contoh daripada ayat Quran lah. Allah Subhanahu Wa Taala dia berfirman, fiha sururum marfu'ah wa aqwabum mawdu'ah. Baik. Dalam ayat ni Allah letakkan ataupun terdapat uslub sajak dalam ayat Al-Quran ini. Baik. Kita tengok yang pertama. Yang pertama ni dia ada fasilah. Fasilah ni macam anda sebut, dia dalam kalimah yang terakhir ni satu kitaah daripada kalam, satu lagi kitaah yang kedua. Kitaah yang pertama, kitaah yang kedua. Baik, fasilah ni ya macam antum tahu, fasilah ni dia terletak pada hujung kitaah ataupun fakrah. Dia terletak pada hujung fakrah, iaitu marfu'ah dan juga mawdu'ah. Dia adalah fasilah. Kalau antum nak tahu, fiha surur marfu'ah ni di kalimah dia terletak pada hujung kitaah dan dia adalah fasilah. Baik, yang kedua, kita nak tahu juga tentang macam dah sebut tadi, kitaah daripada kalam. Tapi kitaah yang istilah dalam sajak ni, dia dinamakan sebagai fakrah. Fakrah ni fiha sururum marfu'ah yang pertama. Ini adalah fakrah yang pertama. Yang kedua, wa akwabum mawdu'ah. Dia adalah satu potongan daripada kalam. Kalam ni panjang. Tapi kita potong satu sehingga dia menjadi fakrah yang banyak. Jadi dalam ayat yang ini, dia ada fakrah yang pertama, dia ada yang fakrah yang kedua. Fiha sururum marfu'ah, fakrah yang pertama. Yang kedua adalah wa akwabum mawdu'ah. Yang ketiga, kita nak tahu tentang saja'at. Macam anda sebut tadi, saja'at ni dia adalah saja'ah ni dia adalah satu juzuk daripada setiap sajak. Dalam sajak ni dia ada juzuk dia. Juzuk ni dia dipanggil sebagai saja'ah. Saja'ah ni fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Jadi semua ni adalah saja'ah. Inilah yang membentuk sajak. Jadi semua ini dalam satu subset yang sama, dia dipanggil sebagai sajak. Baik, setakat ni anda nak tanya orang yang ada dalam kelas ni, setakat ni faham ke? Faham Ustaz. Baik, insya-Allah. Baik, yang kedua, kita pergi kepada tajuk, kita pergi kepada kimmah. Pada kimmah yang seterusnya, kimmah ni maksud dia nilai sajak dalam balaghah. Qimatus sajak al-balaghiyah. Nilai sajak dalam balaghah. Iaitu yang pertama, kalau antum nak tahu, dia punya kimmah ni nilai dia yang pertama adalah as-saja'u uslubun badi'iyyun yazidu fi muziqiyatil alfaz. Iaitu sajak ni dia adalah sebahagian daripada uslub badi'. Daripada uslub badi' yazidu fi muziqiyatil alfaz, yang menambah alunan muzik dalam lafaz. Dia maksudnya sajak ni adalah salah satu daripada uslub badi', dan dia sebenarnya mendatangkan ataupun menambah alunan muzik ataupun irama muzik. Untuk muzik ni maksudnya kalau antum tahu pun, muzik ni memang dia ada irama dia ada melodi dia. Tapi muzik yang dimaksudkan dalam sajak ini adalah ketenteraman ataupun susunan yang indah dalam wazan kalimah, dalam satu sajak, dalam satu lafaz. Jadi itu kimmah yang pertama. Kimmah yang kedua adalah wa yaksibuha narbatun azbatun
ya'nisu laha as-sama'u wa tata'assaru bihan nafs, iaitu sajak ni dia juga menghasilkan rentak yang merdu, wa yaksibuha nigmatun azbatun, dia menghasilkan rentak yang merdu, ya'nisu laha as-sama', yang melembutkan hati para pendengar, yang melembutkan hati apabila mendengar, wa tata'assaru bihan nafs, iaitu dan dia memberi kesan kepada jiwa. Jadi sajak ni penting sebab dia akan menghasilkan rentak ataupun alunan ataupun satu irama yang merdu, satu rentak yang merdu yang akan lembutkan hati pendengar, yang akan lembutkan hati bila orang tu mendengar, dia akan lemah gemalai untuk bila dia dengar. Jadi sajak ni pentinglah untuk kalau andai kata siapa yang guna, andai kata ada mukhatib yang guna, maka mereka akan mendengar dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang ra'ih, dalam keadaan yang tenang, ataupun tenanglah maksudnya, dalam keadaan yang tenang dan memberi kesan kepada jiwa. Baik, itu kimmah sajak balaghiyah. Baik, setakat ni ada nak tanya, ada soalan ke? Memang sudah faham ke? Tak ada Ustaz. Tak ada. Faham ya? Faham. Baik. Kita pergi dekat aqsam as-sajak. Aqsam sajak ni kalau kita nak tahu, sajak ni dia ada bahagian dia. Bahagian dia ada 3. Dia ada 3 bahagian sajak. Yang pertama adalah mutarraf. Mutarraf ni kalau kita nak tahu maksud dia adalah ta'rif dia, wa huwa makhtalafat fasilatani fil wazn wattafaqata fil hurfil akhir, iaitu dua fasilah yang berbeza pada wazan, tetapi dia sama pada huruf akhir. Maksudnya fasilah ni kalau antum tahu, fasilah ni huruf akhir, kalimah akhir pada satu qitaah ataupun fakrah. Ini fakrah, yang ini pula fasilah. Fakrah, fasilah. Jadi fasilah ni dia ada 2 dan dia berbeza dia punya wazan. Dia berbeza pada wazan, tapi dia bersepakat pada huruf akhir saja. Jadi kalau antum nampak waqara ini wazan dia berbeza sebab dia ada nauk. Kalau dia punya adat, kalau dalam jinas waqara dengan atwara. Atwara ni dia ada penambahan. Ada satu huruf yang ditambah. Manakala wiqara pula dia tak ditambah. Atwara dia ada satu penambahan. Jadi dia berbeza dekat wazan lah, tapi dia bersepakat pada huruf akhir. Qara dengan atwara. Wara qara ataupun ra alif. Alif ra alif. Alif sakin, ra mutaharrik, alif sakin. Alif sakin, ra mutaharrik, alif sakin. Itu untuk contoh yang pertama. Yang kedua contoh dia qaulillah subhanahu wa ta'ala, alam naj'alil ardu mihada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Jadi mihada ini adalah fasilah yang pertama. Autada adalah fasilah yang kedua. Jadi mihada ini dia punya huruf yang bersepakat pada huruf akhirnya adalah alif sakin, dal mutaharrik, dal yang berbaris fathah, dan alif sakin. Yang kedua pun sama, fasilah yang kedua. Alif sakin, dal mutaharrik, alif sakin. Yang kedua adalah murassa, iaitu wa huwa ma kana fi alfaz ihdal faqratain kulluha aw aktsaruha misl ma yuqabiluha min al-faqratil ukhra waznan wa taqfiyah. Iaitu dia terjadi murassa ni dia adalah terjadinya salah satu lafaz dalam faqrah itu, ataupun semua ataupun kebanyakan faqrah ini dia sama wazan dengan faqrah yang lain. Dengan faqrah yang lain dia pun sama wazan dia. Waznan wa tafqiyah. Dan juga dia sama pada wazan wa taqfiyah, dan juga dia punya bentuk kalimah.
dia punya bentuk kalimah atau taqfiyah ni dia punya huruf hujung. Dia sama pada huruf hujung, dia sama pada wazan. Contoh dia, qaulus syair fahuwa yatba'ul asja'u bijawahiri lafzihi wa yaqra'ul asma'u bizawajiri wa'zihi. Jadi untuk yang pertama, ini fakrah yang pertama, fahuwa yatba'ul asja'u bijawahiri lafzihi, ini adalah fakrah yang pertama. Jadi dia punya wazan, setiap wazan ni kata kulluha au aksaruha, sama ada kebanyakannya ataupun semua sekali, dia sama punya wazan. Wa yatba'u wa yaqra'u, sama wazan yang pertama. Al-asja'u, al-asma'u, dia yang kedua. Bijawahiri, bizawajiri, ini yang ketiga. Sama wazan, sama bentuk dia, sama taqfiyah. Taqfiyah ni lafzihi lah, wa'zihi. Lafzihi dan wa'zihi, qafiyah dia sama, dia punya huruf hujung, huruf akhir dia. Jadi lafzihi, wa'zihi, dia punya huruf huruf yang terakhirnya adalah lafzihi, iaitu za, huruf za. Huruf za ini mutaharrik dan huruf ha mutaharrik. Sama juga pada fakrah yang kedua, iaitu za mutaharrik dan ha mutaharrik. Itu yang kedua. Contoh lain, qaulus syair, inna ba'dal kadari safwa wa ba'dal matari sahwa. Jadi inna ba'da, na ba'da ni dia sama dengan wa ba'da. Na ba'da wa ba'da. Al-kadari, al-matari, sama wazan, dia sama wazan dalam satu fakrah yang lain. Safwa, sahwa, dia punya fasilah pun sama dan dia punya taqfiyah dia sama saja, dia punya bentuk, dia punya wazan dan dia punya huruf akhir dia waw dan juga waw mutaharrik dan juga alif sakin. Waw mutaharrik dan juga alif sakin. Dalam sebutan dia adalah sakin lah. Tapi kalau dalam ejak, dalam tulisan dia adalah fathatain. Dia ada tanwin. Pada waw. Waw ni dia ada tanwin, tapi kita sebut safwa, bukan sahwan. Bukan sahwan. Itu yang kedua. Contoh lain, la yakun iqdamuka tawakkula wa ihjamuka ta'ammulan. Wa ihjamuka ta'ammula. Dan dalam ayat ni dia disebutkan iqdamuka, dia sama wazan dengan ihjamuka. Tawakkula, ta'ammula, sama seperti sebelum ini. Baik. Dan juga ayat Allah Subhanahu Wa Taala, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna dia sama dengan inna yang pertama, dia punya wazan. Yang kedua ilaina, dia punya sama dengan alaina, wazan dia. Iyabahum hisabahum. Sama pada huruf alif, ba, ha, mim. Alif, ba, ha, mim. Jadi untuk murassa. Itu untuk murassa. Yang ketiga, al-mutawazi. Al-mutawazi ni ta'rif dia adalah wa huwa ma kana al-ittifaqu fihi fil kalimatainil akhirataini faqat. Iaitu dia terjadinya dua kalimah itu dia bersepakat. Dua kalimah yang terakhir tu dia bersepakat, iaitu fasilah lah. Fasilah ni dia bersepakat sama sahaja pada wazan dan bunyi huruf. Dia beza dengan mutarraf. Mutarraf ni dia beza pada wazan, dia punya kalimah terakhir. Fasilah dia berbeza pada wazan, tapi sama pada huruf akhir. Tapi mutawazi ni dia lain. Dia bersepakat pada fasilah dia. Pada fasilah tu dia sama wazan, dia sama bunyi huruf akhir ataupun huruf akhir dia. Contoh dia qauluhu ta'ala fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ni fiha dia tak sama dengan wa akwabun. Sururun dia tak sama dengan wa akwabun. Jadi apa yang sama? Sama dia pada fasilah saja.
fasilah dia adalah marfu'ah dan fasilah yang kedua adalah mawdu'ah. Jadi marfu'ah dan mawdu'ah ni dia sama pada wazan, pada bentuk dia, pada susunan tertib huruf dia, marfu'ah dan juga mawdu'ah, dan juga huruf kalimah akhir dia waw, ain, ta, mabuta. Waw, ain, ta, mabuta. Waw sakin, ain mutaharrik, ta mabuta ni dia ditukar kepada bunyi huruf ha. Sama juga waw mutaharrik, waw sakin, ain mutaharrik, ta mabuta ditukar kepada ha sakin. Sebab dia mawdu'ah. Kita sebut sebagai mawdu'ah. Contoh lain, qauluhu ta'ala wal mursalati urfa fal asifati asfa. Baik. Jadi dia punya wazan dia wal mursalati dengan fal asifati. Dia tak sama dia punya wazan. Dia tak sama dia punya wazan sebab wal mursalati dan fal asifati dia berbeza dia disebabkan dia berbeza sebab dari segi bilangan. Mungkin bilangan ataupun dari segi huruf terakhir. Tetapi dia berbeza, dia bersepakat di sini adalah urfa dan juga asfa. Urfa dan asfa. Urfa, ain, ra, fa, alif ada 4 huruf. Ain, sad, fa, alif dia ada 4 huruf. Jadi dia punya wazan dah sama, urfa dengan asfa. Dia punya huruf akhir pun dia sama. Fa, mutaharrik, alif, sakin. Fa, mutaharrik, alif, sakin. Dia sama. Jadi dia punya ittafaqa fi kalimatain akhiratain faqat, sahaja pada kalimah terakhir. Contoh lain, qala Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inni adra'u. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni adra'u bika fi nuhurihim wa a'udzu bika min syururihim. Jadi dalam ayat ni, dalam Nabi SAW bersabda, dia punya wazan Allahumma inni adra'u bika fi, dia berbeza dia punya wazan daripada wa a'udzu bika min. Jadi dia punya wazan berbeza, maka dia ditolak daripada rasfa dan dia menjadi mutawazi sebab dia sama dia punya wazan. Dia sama dari segi dia punya wazan. Baik. Jadi dalam wazan ni fi nuhurihim dan syururihim. Nuhurihim, syururihim. Wazan dia sama. Huruf hujung akhir dia adalah waw, ra, ha, mim. Waw, ra, ha, mim. Waw sakin, ra mutaharrik, mim, ha mutaharrik, mim sakin. Waw mutaharrik, waw sakin, ra mutaharrik, ha mutaharrik, mim sakin. Kita ikut pada naqab ni, pada sebutan dia. Contoh yang lain, qaulus sa'alibi al-haqdu sada'al qulub wal lajaju sababal hurub. Al-haqdu sada'al qulub wal lajaju sababal hurub. Baik. Itu untuk mutawazi. Sebab apa dia berbeza? Sebab dia punya al-haqdu sada'a wal lajaju sababa. Al-haqdu ni dia huruf dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5. Manakala untuk al-lajaj dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada 7 dia punya huruf. Kalau wal mursalati urfa fal asifati asfa, mursalati asifati. Baik. Jadi wal al-haqdu sada'al qulub wal lajaju sababal huruf. Jadi di sini dia berbeza dia punya wazan. Al-haqdu al-lajaju. Jadi al-haqdu dia tiada huruf alif mutaharrik, huruf alif sakin. Untuk al-lajaj dia ada alif mutaharrik. Baik. Jadi apa yang sama? Al-qulub dengan al-huruf. Al-qulub
wazan sama, al-huruf wazan sama. Dan huruf terakhir dia pun sama. Waw, ba. Waw dan ba dia sama pada huruf hujung. Baik, kita teruskan. Mungkin qaulu a'rabi, dalam qaulu a'rabi, nazalat biwadi ghairin mamturin wa fana'i ghairin ma'murin wa rajulin ghairi maisurin. Baik, ini untuk kalam yang pertama. Kalam yang pertama disebutkan ghairi mamturin, ghairi ma'murin, ghairi maisurin. Jadi nazalat biwadin. Jadi dia punya wazan dia berbeza. Nazalat biwadin fana'in wa fana'in ghairin wa rajulin ghairin. Dia berbeza pada wazan dia. Kecuali mamturun, ma'murun dan maisurin. Mamturin, ma'murin, maisurin. Baik. Dia sama pada wazan, dia sama pada huruf terakhir. Waw ra. Dan kalam yang kedua, fa'aqdaba binadabin awir tahala bi'adamin. Jadi sama pada binadam dan bi'adamin. Binadamin au bi'adamin. Fa'aqdama awir tahala. Dia berbeza. Kecuali binadamin dan juga bi'adamin. Baik, setakat ni boleh faham ke? Boleh Ustaz. Baik. Jadi kalau kita teruskan kepada darjat sajak, iaitu tingkatan ataupun kedudukan sajak. Dia punya tingkatan ataupun kedudukan sajak ni dia ada 3. Yang ini ada 3, dia punya tingkatan dia. Baik. Yang pertama, kalau nak tahu, sajak ni dia ada tingkatan yang paling aula, paling tinggi. Yang kedua, dia ada darjat yang kedua. Yang paling bawah sekali, darjat yang ketiga. Darjat yang pertama, yang paling atas sekali ialah wahyal lati tasawata fihal faqrat. Iaitu darjat pertama ni, darjat tertinggi ni, iaitu semua faqrah ni sama. Sama banyak dan sama wazan. Sama banyak dan sama wazan. Contoh dia. Qauluhu ta'ala. Qaulullahu subhanahu wa ta'ala. Qaulullahi subhanahu wa ta'ala. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud. Dia sama dia punya faqrat dia. Faqrat dia tasawata fi hal faqrat. Baik, fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud. Baik, di dalam ayat ini dia sama dia punya faqrat dia. Faqrat dia fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud. Baik, dia punya bilangan dia punya wazan dia, wazan dan dia punya bilangan dia adalah sama ataupun hampir sama. Fi sidrin makhdud. Yang kedua, wa talhim mamdud wa zillim mamdud. Jadi dia sama, wa talhim mamdud dan wa zillim mamdud. Jadi dia sama dia punya faqrat, sama panjang. Dia adalah sama panjang. Dia sama panjang dan dia punya fasilah pun samalah. Dia punya huruf hujung. Baik. Contoh lain, qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah ma'ati. Anda baca dulu dia punya baris dia. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, baginda bersabda, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Baik, dalam ayat ni Nabi sebutkan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Jadi a'ti munfiqan khalafan. Dia sama dengan sebelah wa a'ti mumsikan talafan. Sama pada wazan ataupun sama pada bilangan dia. Khalafan, talafan, dia sama juga pada wazan dia. Baik. Itu darjat yang paling tinggi sekali. Paling atas ataupun darjat yang pertama. Darjat yang kedua adalah wahyal lati, iaitu ad-darjah as-saniyah. Darjat yang kedua adalah wahyal lati talat saja'atuha as-saniyah, iaitu saja'ah ni, saja'ah yang kedua ni dia lebih panjang daripada saja'ah yang pertama. Dia saja'ah yang kedua ni dia lebih panjang daripada ataupun lebih banyak ataupun lebih panjang daripada
sajaah yang pertama. Contoh dia, qaulihi ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Jadi hawa dan gawa ini dia sama dia punya wazan, tetapi tengok pada dia punya sajaah. Wan najmi idza, ada dua wazan, ada dua dia punya sajaah. Ma dhalla sahibukum wa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 sajaah dia. Yang pertama dia ada 3 sajaah dia. Jadi bilangan yang kedua ni, sajaah yang kedua ni dia lebih panjang. Dia lebih panjang. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, wahiyallati talat saja'atuha salitsah. Darjat yang ketiga ni, iaitu maksud dia adalah sajaah yang ketiga ini dia lebih panjang daripada sajaah yang pertama dan sajaah yang kedua. Baik, dia punya bilangan yang pertama dan yang kedua ni dia sama. Dia punya wazan dia punya sama. Tapi sajaah yang ketiga dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Contoh, an-nari zat qaulihi ta'ala an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Jadi dalam ayat ni Allah sebutkan ada dalam ayat ni dia punya sajak dia ada 3 fakrah. Fakrah yang pertama an-nari zatil waqud izhum 'alaiha qu'ud dan juga wahum ila akhir ayat. Jadi dia ada 3 fakrah. 1, 2, 3. Tapi dalam ayat ni, fakrah yang pertama dan fakrah yang kedua, dia sama dia punya panjang. Tapi fakrah yang ketiga dia punya sajaah dia panjang. Dia lagi panjang. Lagi panjang daripada yang pertama dan kedua. Jadi waqud, qu'ud, syuhud. Wazan dia sama, dia punya fasilah. Baik, itu untuk darjat yang ketiga. Dia lebih panjang daripada sajaah pertama dan sajaah kedua. Dia punya ketiga. Baik. Dia punya syarat istihsan dia ataupun syarat husnul as-saja', dia punya syarat dia syurut husnis saja'. Syurut husnis saja', iaitu syarat sajak yang baik. Dia punya nak membina sajak ni, dia mestilah terdiri dia punya syarat dia untuk menjadikan sajak ini baik. Baik, dia ada empat syarat dia. Nak jadikan sajak tu sajak yang betul lah, sajak yang baik. Jadi yang pertama adalah an la takuna saja'atin tsaniyah aqsaru bikasirin minal ula. Maksud dia yang pertama ni, sajaah yang kedua ni dia tak boleh lebih pendek daripada yang pertama. Sajaah yang kedua ni dia tak boleh lebih pendek daripada yang pertama. Contoh dia wan najmu idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Dia boleh jadi lagi panjang tapi tak boleh jadi lebih pendek. Baik. Jadi untuk yang kedua, untuk yang pertama ni, nak menjadikan sajak itu baik, dia mestilah sajak yang dia punya sajak yang kedua dia mesti lebih panjang sikit ataupun sama daripada sajaah yang pertama. Tetapi kalau andai kata dia tak melengkapi daripada syarat ini, maka dia bukan ditolak daripada menjadi sajak. Tapi kalau dia tak cukup syarat ni, dia akan tak cantik dah. Dia bukan termasuk syarat sajak yang baik dah. Tapi dia termasuk lagi dalam sajak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, an yakuna as-saja'u wasinat tarkib warada afwiyan khaliyan min at-takallufi wat-tasannu. Baik. Yang kedua ni, maksud dia terjadinya sajak itu wasinut tarkib warada afwiyan khaliyan min at-takallufi wat-tasannu. Maksudnya sajak ni dia mestilah dia punya kaitan dia ada kaitan dia warada afwiyan khaliyan, dan dia mendatangkan khayalan yang ada kaitan. Mestilah dia ada datangkan kaitan dia punya afwiyan khaliyan. Dia punya afwiyan
Afwiyan ni maksudnya mendatangkan kelembutan. Wa khalian dia mendatangkan satu gambaran minat takallufi wa tasannu, daripada gambaran yang berat, wa tasannu, dan gambaran yang sembunyi. Maksudnya sajak ni dia mesti wasilu tarkib warada afwiyan khalian minat takallufi wa tasannu. Dia mesti datangkan dan dia mesti kaitkan sajak yang pertama, dia punya bahagian yang pertama, dia punya qitaah yang pertama, dan qitaah yang kedua dia mesti ada kaitan. Dan dia mesti mendatangkan kelembutan, kehalusan, dan dia punya khalian, dan dia punya sembunyi, dia punya kehalusan itu minat takallufi wa tasannu. Apa yang nak disampaikan? Apa yang penyampai sajak, dia punya pembuat sajak ini, pembuat satu kalam ini, dia mendatangkan uslub sajak ni atas apa? Baik. Jadi di situ dia akan menjadi sajak yang baik. Yang ketiga, an takuna kulla faqratin min as-sajai tadullu ala makna mukhtalif amma dallat alaihi al-faqrati sabiqati alaiha. Maksud dia adalah setiap fakrah daripada sajak itu dia mestilah menunjukkan makna yang saling berlawanan. Baik, ana ulang balik daripada yang kedua bahawa anda faham. Baik, khalian ni dia bukan maksud dia khayalan, tapi khalian ni maksud dia kehalusan dan dia punya kehalusan lah maksud dia. Jadi maksudnya sajak ni dia mesti wasinut tertib, dia mesti ada kaitan tertib dari banyak dan mendatangkan kehalusan, minat takallufi wa tasannu, daripada apa yang memberatkan dan apa yang tersembunyi. Jadi maksud dia sajak ni dia mendatangkan kehalusan daripada dia mendatangkan, maksudnya dia sebutkan sebelum ni dia nak menyebutkan tentang nak meletakkan sesuatu itu secara berat ataupun secara terus, tetapi dia datangkan sajak itu untuk dia nak menghaluskan, nak melembutkan ataupun nak meringankan. Dia nak meringankan apa yang nak disampaikan dengan sajak, dengan meletakkan uslub sajak. Baik, yang ketiga, an takula kulla faqratin min as-sajai tadullu ala makna mukhtalif amma dallat alaihi al-faqrati sabiqati alaiha. Maksudnya setiap fakrah daripada sajak ni dia menunjukkan makna yang berbeza, saling berlawanan daripada fakrah yang sebelumnya. Kita tengok contoh dia. Contoh dia ini. Al-haqdu, contoh dia kita tengok fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam syurga itu sururum marfu'ah. Pelamin-pelamin yang terangkat. Wa akwabum mawdu'ah, dan dia punya cawan-cawan itu dan gelas-gelas itu mawdu'ah, tersusun terhidang. Jadi dia ada kaitan, dia mesti saling berlawanan. Dan dia berbeza dia punya makna. Marfu'ah, mawdu'ah, terangkat dan terhidang. Dia tak boleh sama. Contoh urfa dan asfa. Urfa, asfa, wal mursalati urfa. Contoh lain, al-haqdu sada al-qulub dan al-hurub. Al-qulub hati, al-hurub perang. Al-qulub hati, al-hurub perang. Dia mestilah berbeza pada makna. Amma dalat alaihi faqratis sabiqa alaiha. Daripada apa yang diletakkan daripada fakrah yang sebelumnya. Yang keempat, antakunal mufradati fi kulli faqratin rasyiyaqati wal alfazi fiha khadibah wa tabi'atin lil ma'ani. Baik, maksud dia antakunal mufradati fi kulli faqratin, mufradat pada setiap fakrah itu, mufradat dalam fakrah tu dia mestilah berbentuk indah. Rasyiyaqatil wal alfaz, dia mestilah bentuk indah pada wazan. Wal alfazu fiha khanimah wa tabi'ah lil ma'ani, dan lafaz-lafaz dalam fakrah itu dia mestilah ikut makna. Dia punya setiap fakrah tu dia mesti ada kaitan. Contoh kita sebutkan fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah, dia mestilah ikut pada makna dia. Apa yang nak disampaikan adalah
contoh dalam syurga tu dia susun ikut tertib. Dalam syurga ni fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Dalam syurga ni yang pertama dia punya tertib yang pertama dalam tertib yang pertama ni disebutkan dalam syurga ni dia ada pelamin yang diangkat. Yang kedua dalam syurga ni pun dia ada gelas-gelas yang terhidang. Contoh lain kita sebutkan contoh lain adalah ini. Wan najmi idza hawa. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Contoh lain anda tak berani nak sebutkan dia punya makna. Tapi anda dapat sebutkan dia punya kaitan yang paling jelas adalah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah. Dia mesti ada kaitan dan mesti ikut tertib. Dia mesti ikut setiap fakrah tu dia mesti ikut makna dia. Makna yang nak disampaikan. Dan dia mufradat dan fakrah tu dia mesti bentuk indah. Mesti bentuk indah pada wazan. Dia mestilah bentuk yang indah. Kalau marfu'ah, mawdu'ah. Marfu'ah, mawdu'ah. Dia menghasilkan satu lafaz yang tersusun, lafaz yang indah dari segi sebutan dan dia nampakkan lafaz itu ada irama dia, marfu'ah, mawdu'ah. Dan disebabkan itulah dinamakan sebagai sajak. Dan sebabkan itulah sajak itu menjadi baik. Itulah yang menjadi salah satu daripada 4 syarat husnus sajak ataupun sajak mustahsin. Baik. Setakat ni ada soalan ke? Baik, kita teruskan. Anwa' sajak min haitsu tuwalihi wa qisarihi. Baik, jenis sajak ni min haitsu tuwalihi wa qisarihi. Dari segi menurut panjang dan pendeknya. Jadi dalam sajak ni, dalam jenis sajak ini menurut ataupun mengikut panjang dan pendek sajak itu dia ada 3. Dia punya jenis. Yang pertama adalah sajak qasir. Sajak qasir. Qauluhu ta'ala. Contoh dia qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Maka dalam ayat ni disebutkan dia pendek. Sajak dia adalah berbentuk pendek. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Baik, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 fakrah dalam ayat ni. Baik. Dan setiap fakrah tu dia adalah fakrah yang pendek. Yang kedua, sajak mutawasit. Contoh dia qauluhu ta'ala iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar wa in yaru ayatan ya'radu wa yakulu sihrun mustamir. Baik, dalam ayat ni, dalam sajak mutawasit ni, kita nak sebutkan dia punya panjang dia adalah sederhana. Maksud sederhana ni, kalau nak sebutkan sederhana ini, wahwallazi yatawassatu bainas saja'it tawil bainas saja'it tawili was saja'il qasiri. Dia antara sajak qasir dan sajak tawil. Kita akan tahulah sajak tawil ni macam mana. Baik, untuk yang ketiga, sajak tawil. Yang ketiga adalah sajak yang panjang. Sajak yang pendek, sajak qasir. Sajak mutawasit, sajak sederhana. Sajak tawil, sajak panjang. Contoh sajak panjang ini, kita ambil satu contoh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qaululillahi ta'ala iz yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum katsiran lafashiltum walatanaza'tum fil amri walakinallaha sallama innahu alimun bidzatis sudur wa iz yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim la yaqdiyallahu amran kana maf'ula
wa ila Allahi turja'ul umur. Baik, untuk sajak yang ini, untuk ayat Allah yang ini, dia letakkan ayat yang panjang, dia letakkan sajak yang panjang. Kenapa disebutkan sajak yang panjang? Baik, sebabnya dia punya fakrah, setiap fakrah tu dia panjang. Setiap fakrah tu dia adalah panjang. Baik, as-sudur dengan al-umur. As-sudur ini adalah fakrah yang pertama. Daripada is yuriyakum sampai innahu alimun bizatis sudur. Ini fakrah yang pertama. Yang kedua, wa is yurikumuhum sampai wa ilallahi turja'ul umur. Ini adalah fakrah yang kedua. Baik, dari sinilah kita nampak sajak dia tawil sangat, tawil jiddan, sangat panjang. Kalau kita sebutkan, kalau kita baca, ini baru satu fakrah. Iz yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amri walakinna Allah sallam innahu alimun bidzati sudur. Baru satu fakrah. Yang kedua, wa iz yurikumuhum iz taqaitum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim la yaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur. Ini baru fakrah yang kedua. As-sudur fasilah pertama, al-umur fasilah yang kedua. Baik, disebabkan inilah dinamakan sebagai sajak tawil. Baik, yang seterusnya adalah ikhtalafal ulama fil wurudi sajak fil Qur'anil Karim. Ulama' dia berbeza pandangan tentang letaknya sajak dalam Quran. Dalam Quran ni ulama' disebutkan dia berbeza pandangan. Adakah sajak itu ada dalam Quran ataupun adakah sajak itu tidak ada dalam Quran. Baik, ada dua pandangan dekat sini. Yang pertama, dia atas dua pandangan lah, ar-ra'yi, atas ra'yain, atas dua pandangan. Yang pertama, ingkarus sajak mutlaqan. Pandangan yang pertama, ulama' sebutkan ada ulama' yang menolak sajak itu secara mutlak dalam Al-Quran. Ada ulama' yang tolak sajak ni secara mutlak dalam Al-Quran. Maksudnya tak akan wujud sajak dalam Al-Quran. Yang kedua, ijazatus sajak mutlaqan fil Quran. Pandangan yang kedua disebutkan ada golongan ulama' yang menerima sajak itu secara mutlak dalam Al-Quran. Baik, kita nak tahu perbahasan dia, nak tahu perbahasan sedikit tentang perkara ini. Baik. Untuk ikhtilaf ulama' fi wurudil sajak fil Quranil Karim, kalau pandangan pertama disebutkan ulama' ni, dia ada sebahagian ulama' yang mengingkari sajak itu secara mutlak dalam Quran. Maksudnya tak wujud sajak ini dalam Al-Quran. Antaranya, di antara mereka adalah min haula'i al-Imam al-Baqilani. Imam Baqilani, imam yang menolak sajak itu ada dalam Al-Quran. Dan beliau berkata, zahaba ashabuna kullahum ila nafi as-sajak minal Quran. Maka Imam Baqilani ni sebut, para sahabat-sahabat kami bersepakat, zahaba kullahum ila nafi. Para sahabat-sahabat kami sepakat, ataupun sahabat-sahabat kami ni, maksudnya daripada sahabat Nabi SAW, ataupun mungkin daripada sahabat ashabina, daripada sahabat-sahabat Nabi ni, mereka menafi sajak itu ada dalam Al-Quran. Itu ar-ra'yi al-awwal. Ar-ra'yi as-sani, iaitu ijazatu ataupun yajuz as-sajak mutlaqan fil Quran. Harus sajak itu ada dalam Al-Quran. Dan di antara golongan-golongan ini, ashabu hadzal ra'yi rafadu li itlaqi mustalahil as-sajak alaihi balsamu al-fawasil. Baik, dalam pandangan yang kedua ni, ada golongan yang memandang hadzal ra'yi ni rafadu li itlaqi mustalah as-sajak alaihi. Tetapi golongan ini dia menolak istilah sajak ke atas Quran. Maksudnya Al-Quran ni dia bukan sajak. Kita bukan nak katakan Al-Quran ini sajak. Bal sammuhu al-fawasil. Bahkan satu uslub dalam Al-Quran ni dia dikenali sebagai al-fawasil.
Jadi Al-Quran ini dia bukan sajak. Pandangan ini berkata Al-Quran ini bukan sajak, tetapi dia adalah fawasil. Fawasil. Hazar ra'yi huwa ra'yul ufuq. Hazar ra'yi huwa ra'yul ufuq awfa. Pandangan ini adalah pandangan yang lebih awfa, yang lebih disepakati. Ta'adduban ma'a maqamil Qur'anil Karim, untuk menjaga adab ke atas kedudukan Al-Quranil Karim. Sebab nak dimaksudkan Al-Quran ni bukan saja. Sebab dalam Al-Quran Allah dah sebut dah apa yang diterbitkan oleh Nabi adalah bukan daripada sajak. Bahkan itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka nak menjaga adab kita adalah sebagai orang Islam adalah kita mengatakan sajak ini dia adalah satu uslub untuk kita kenal dia punya wazan-wazan, untuk mengenal dia punya kecantikan ataupun bentuk dia punya lafaz. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Al-Fawasil. Kita sepakat bahawa Al-Fawasil adalah satu seni dalam Al-Quran untuk kita mengkaji tentang Al-Quran, tentang uslub yang ada dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia adalah kamus, bagi segala uslub-uslub. Sebab kita belajar balaghah ini memang kita ambil daripada Al-Quran. Memang kita ambil daripada kalam-kalam ulama, daripada kalam-kalam syair, daripada kalam-kalam nasar dan sebagainya. Jadi balaghah ni pentingnya, yang paling utama kita nak tahu tentang balaghah yang ada dalam Al-Quran. Baik. Itu untuk ikhtilaf ulama fi wurud sajak fil Quran Karim. Baik, yang terakhir sekali adalah aqsam as-sajak fi syair, iaitu bahagian sajak dalam syair. Bahagian sajak dalam syair. Baik, dalam syair pun ada sajak. Tapi kita nak tahu sikit tentang sajak dalam syair. Baik. Aqsam as-sajak fi syair. Baik. Dia terdapat soalan. Hunaka soal. Hal yaridus sajak fi syair. Wujud ke? Ada ke sajak dalam syair? Jadi fal jawab na'am. Wal asal fi sajak ayyakuna fil kalam al-mansur. Jawab dia betul. Ada sajak dalam syair. Tapi wal asal fi sajak ayyakuna fil kalam mansur. Tapi asalnya sajak ni ada dalam kalam mansur sahaja, bukan dalam kalam syair. Walakinnahu qad ya'ti dakhil faqrat al-bait asy-sya'ri. Tapi sesetengahnya qad ya'ti, kadang-kadang boleh datang sajak itu dakhil faqrat al-bait asy-sya'ri. Boleh datang faqrat bait asy-sya'ri. Boleh datang faqrat ni dalam bait-bait syair. Boleh datang faqrat dalam syair. Maksudnya boleh datanglah sajak dalam syair. Contoh dia, kita ada aqsam dia, dan sebab itulah ulama balaghah ni dia meletakkan dua aqsam, dua bahagian sajak dalam syair. Baik, yang pertama adalah at-tasri'. At-tasri' ni maksud dia huwa an yaj'alal arud muqaffah taqfiyatid darbi, iaitu maksud dia at-tasri' ni maksud dia menjadikan arud itu dia ikut wazan qafiyah yang menyamai qafiyah darab. Baik, kita masuk sikitlah kepada arud dan qafiyah. Maksud dia disebutkan arud ni, ini adalah arud, ini adalah darab. Kalau belajar dalam syair ataupun belajar dalam arud qafiyah, arud dan darab ni dia ikut kepada dia punya hashwi. Yang ini adalah hashwi pertama, hashwi kedua ataupun taf'ilat. Dia punya asas adalah taf'ilat. Taf'ilat pertama, taf'ilat kedua, taf'ilat ketiga. Taf'ilat yang terakhir ni dia dikenali sebagai arud. Arud ni ada dalam fakrah yang pertama. Dan yang kedua adalah darab. Ini adalah arud, ini adalah darab. Jadi arud ni kita sebut dia ikut wazan qafiyah yang menyamai qafiyah darab. Kenapa disebutkan di sini? Sebab contoh dia qaulus syair bi'atrafil musaqqafatil awali tafarradna bi'awsatil ma'ali. Baik, jadi dalam ayat ni dia punya arud dia adalah al-awali.
awali, arut yang pertama, ma'ali, dorob, dia adalah dorob. Jadi dia punya wazan dia, wazan ni maksudnya dia punya taqti' dia lah. Wazan dia maksudnya dia punya wazan taf'ilat dia. Wazan taf'ilat ni, wazan qafiyah ni dia sama. Wazan qafiyah ni dia sama pada huruf hujung, pada huruf akhir. Baik, jadi dalam ayat ni disebutkan al-awali, alif ni alif ni sakin, lam mutaharrik, ya sakin. Sama juga dengan ma'ali. Ma'ali, alif sakin, lam mutaharrik, ya sakin. Baik, itu untuk yang pertama. Untuk tasrih. Contoh lain, qaulu syair, afatimu mahlan ba'da hadha tadalluli. Afatimu mahlan ba'da, afatimu mahlan ba'daha zat tadalluli. Zat tadalluli. Jadi zat tadalluli ini adalah arut yang pertama. Arut yang pertama, zat tadalluli. Wa in kuntu qad azma'tu sar mi fa'ajmili, mi fa'ajmili. Maka darab dia adalah fa'ajmili, fa'ajmili. Dan dia punya qafiyah dia sama. Luli, luli ni kenapa disebutkan qafiyah dia luli? Sebab qafiyah ni kalau nak tahu suar dia, dia punya suar dia, senang kata tasrih ni nak tahu dia punya, nak kenal dia punya tasrih ni, dia tengok pada suar qafiyah dia. Kita masuk sikitlah pada arut qafiyah. Dia kena kenal suar dia. Kalau suar yang pertama ni, qaulu syair ni, ini adalah suar di mana ada huruf mutaharrik yang satu dekat tengah. Yang kedua, huruf mutaharrik yang satu saja dekat tengah. Kalau qaulu syair yang kedua ini, at-tadalluli, dia ada dua huruf mutaharrik dekat tengah. Tapi sebelum dia ada sakin. Sama juga, fa'ajmili, ijmili, ajmili, tadalluli, dalluli, 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 ajmili, ajmili. Jadi dia ada dua huruf mutaharrik di tengah dan dia sama, dia punya qafiyah. Itu yang at-tasrih. Yang kedua adalah at-tashtir. At-tashtir ini maksud dia huwa ayyaj'ala kullu min syatrai al-bait saja'atan mukhalafatan li ukhtiha, iaitu menjadikan setiap saja'ah ini, saja'ah ni kalau kita tahu semua ini, setiap satu kalimah ni adalah saja'ah dalam satu saja'ah. Menjadikan setiap saja'ah dalam dua syata itu, ini dua syata lah. Syata pertama, tadbiru mu'tasimin billahi muntaqimin. Ini syata yang pertama. Ini syata yang pertama. Syata ni macam fakrah. Syata ni macam fakrah. Lillahi murtaqibin, fillahi murtaqibin. Jadi yang kedua ni adalah fakrah yang kedua ataupun syata yang kedua dalam arut qafiyah. Baik. Jadi menjadikan setiap saja'ah dan dua syata itu saling sepadan antara satu sama lain. Maksudnya dua syata ini dia punya saja'ah dia saling sepadan antara satu sama lain. Contoh dia, tadbiru mu'tasimin, mu'tasimin, murtagibin, mu'tasimin, murtagibin, murtagibin, mu'tasimin. Dia punya saja'ah dia sama, wazan dia sama, huruf hujung pun sama, tapi pada saja'ah ini belum masuk pada fasilah. Dia bukan pada fasilah. Mu'tasimin dengan murtagibin bukan fasilah. Dia adalah saja'ah. Muntaqibin dengan murtaqibin barulah masuk dia punya fasilah. Barulah masuk fasilah dia. Wazan sama, muntaqibin, dan yang kedua murtaqibin. Wazan yang kedua pun sama. Dan dia punya huruf hujung, huruf akhir dia pun sama. Kimin, kibin, kimin, kibin. Dia punya mim ni dan ba. Mim dia punya kasratain, mim yang berbaris kasrah, tanwin kasrah, dan ba yang berbaris kasratain. Dan dia saling sepadan antara satu sama lain. Dia saling sepadan antara satu sama lain. Dia punya wazan muntaqimin, murtaqibin. Dia sama saja. Baik. Dan di situlah kita kenal saja
Baik, setakat ni ada soalan ke? Ada soalan ke daripada antum? Tak ada. Baik, setakat ni jelas ke untuk semua sekali? Alhamdulillah. Baik. Jadi malam ni insya-Allah anda harap sajak ni dia senang. Anda harap untuk balaghah ni dia taklah susah. Dia senang saja. Tapi kalau dia kata susah tu bila mana kita tak dapat kenal pasti dan tak faham lah. Itu sajalah masalah kita, punca besar kita. Baik, sebelum kita tutup kita punya kelas, anda nak maklumkan sikit lah tentang aktiviti yang dilaksanakan oleh Yayasan Mafurah. Yayasan Mafurah ni dia adakan pelbagai program lah dalam bentuk kesukarelawan. Dia dalam bentuk sukarelawan, kalau antum nak join sekali, nak sertai sekali, kepada kita nak adakan lah untuk sesiapa yang berminat untuk bantu melalui penyaluran tenaga. Kalau antum berminat, maka kita akan minta lah, kita akan ni lah, buka lah kepada sesiapa yang minat. Dia banyak manfaat yang akan kita dapat lah, yang akan antum dapat sendirilah. Kalau antum daftar sebagai sukarelawan skuad Kita Bantu lah. Skuad Kita Bantu ni salah satu antara inisiatif daripada YM, daripada Yayasan Mafurah ni untuk buka kita punya sukarelawan, mereka punya sukarelawan. Jadi saya nak ajak lah kepada semua untuk sertai. Kalau antum mungkin lepas habis term ni dah tak ada apa-apa pun, kita akan buka lah. Sentiasa buka insya-Allah. Sebab banjir pun akan datang pada bulan 12 ni dekat Pantai Timur. Jadi bersiap siagalah, insya-Allah ada manfaat untuk siapa yang beramal. Jadi itu sajalah kepada sesiapa yang sertai lah malam ini insya-Allah. Jadi kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baik, itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sekejap ya.